Timbalan Menteri Keuangan, Kerajaan Perpaduan buat apa? Terdapat dua orang timbalan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, iaitu Ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan dan Ahli Parlimen Pakatan Harapan DAP Bukit Mertajam, Steven Sim Chee Kiong. Sudah tentu mereka diberi tanggungjawab yang berbeza. Tetapi satu perkara yang tidak mereka lakukan ialah mengekori Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke hulu dan ke hilir. Jom kita skodeng apa yang sedang dilakukan oleh Steven Sim yang dibenci sangat oleh para wala umpas kerana menolong orang Islam. Beliau mengambil inisiatif bekerjasama dengan Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil untuk memerangi skema. Dalam satu poster kempen perangi skema ini, beliau memberi 3 tips mudah yang kita semua boleh ikut. Pertama, jangan klik pada link dan panggilan telefon yang tidak dikenali. Yang kedua, jangan bagi maklumat peribadi terutama maklumat perbankan. Dan yang ketiga, jangan bayar kepada pihak yang anda tidak kenali. Kita sama-sama lawan skam, jalan terus, ciapnya di Twitter. Steven bukan sekadar omong-omong kosong. Dalam salah satu hantaran di Facebooknya, Steven mengisahkan pasangan muda Melayu yang hidup melarat tetapi menjadi mangsa skam. Ketika saya sedang berusaha lawan skam, ada orang bagi laporan tentang pasangan suami isteri muda yang telah menjadi mangsa skam. Bukan sekali tetapi 2 kali. Rizal kerja sebagai rider dalam MOVE, gaji tak tentu. Ada bulan lebih kurang RM1,400. Oleh sebab anak baru sahaja genap setahun isterinya, Intan terpaksa berhenti kerja di minimarket untuk jaga anak dan mak yang uzur, ujar Steven. Menurut Steven, Rizal ingin menambah pendapatannya dengan memulakan perniagaan menjual makanan. Tetapi sebab gaji tak stabil, bank tolak. Bila dah terdesak sangat-sangat, datanglah orang ajar buat personal loan melalui iklan KFB. Kononnya pinjaman senang nak lulus. Jadi Rizal pun apply buat loan RM10,000. Ingatkan ada sinar baru dalam hidup. Rupa-rupanya terkena scam. Sebelum dapat pinjaman, Rizal diminta bank in dulu RM800. Lepas bank in, orang itu lesak. Duit RM800 habis burn, jelas Steven. Lebih teruk lagi apabila Rizal mencuba membuat pinjaman daripada pihak yang kononnya berlesen. Mereka menuntut kad ATM kerana kononnya untuk masukkan duit. Akibatnya akaun isterinya dijadikan akaun keldai oleh skamer. Kenapa? Saya nak personally handle beberapa kes skam keuangan baru-baru ini. Sebab saya nak tahu dengan lebih jitu kaedah skamer durjana menjerat mangsa dan mengubah wang yang diskam. Semua kes saya buat perbincangan dengan pihak berkuasa antaranya Bank Negara Malaysia, Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional atau NFCC, PDRM, SKMM dan sebagainya, katanya. Di samping membantu pasangannya menjadi mangsa skamer itu, Steven berkata beliau turut berbincang dengan Fahmi Fadzil dan timbalannya Teo Ni Cheng untuk menyekat iklan skamer di media sosial dan juga melalui WhatsApp, WeChat dan Telegram. Kedua-dua mereka amat komited untuk perangi skam. YB Fahmi bahkan akan bawa beberapa cadangan ke Kabinet. Kami di Kementerian Keuangan sedang berbincang untuk tambah sumber kepada Pusat Respons Skam Kebangsaan agar dapat beroperasi dengan lebih cekap. Solusi yang saya kemukakan iaitu Security, Response and Recovery, Guarantee, Penalty sedang dibincangkan dengan kerjasama kementerian lain, tegas beliau. Steven berkata beliau membantu Rizal dengan sumbangan peribadi RM10,000 untuk memulakan hidup baru termasuk melangsaikan bil api selama 7 bulan dan 6 bulan sewa rumah. Ini semua dari duit gaji bulan pertama saya sebagai timbalan menteri. Rizal tak perlu bimbang, bukan pinjaman ahlong, bukan skema, tak perlu bayar balik. Cuma saya minta tiap-tiap hari sediakan 1 pack makanan percuma, beri kat sesiapa yang memerlukan yang datang ke gerai mereka. Buat macam ni untuk sebulan. Moga-moga Rizal dipermudahkan rezeki. Demikian Steven menceritakan sebahagian daripada kehidupannya menjadi wakil rakyat. Tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Keuangan dimanfaat sepenuhnya untuk membantu orang awam yang dalam kesusahan. Apa yang dilakukan oleh Steven wajar dicontohi oleh wakil rakyat lain sama ada memegang jawatan atau tidak kerajaan maupun pembangkang. Jangan hanya tahu bersungut sebab peruntukan dipotong oleh kerajaan kerana kekangan keuangan. Tidak semestinya apabila menteri atau timbalan menteri itu sentiasa ada di mana-mana Perdana Menteri berada, bermakna mereka sedang menjalankan tugas yang berkesan untuk negara. Fenomena ini dapat dilihat sewaktu negara dipegang oleh gerombolan Al-Ruwaibidah atau kakistokrat. Negara ada 70 orang menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas kepada Perdana Menteri. Tetapi hasil kerja sekadar syok sendiri. Itu pun masih ada daulah terpendam yang menyimpan niat jahat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini.